engkau daripada memaki. Setengah daripada perkara yang kita kena jaga, anggota yang kita kena jaga, anggota lidah. Perkara yang mesembangkan kita ke dalam neraka, amalan yang memasukkan kita ke dalam neraka, beberapa perkara yang keluar daripada kita. Yang satu daripadanya lidah. Ketika Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika disoal, ketika ditanya dia, adakah kita diambil salah dengan barang yang kita bercakap, yakni dengan cakapan kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum daripada agama ni sempurna, dia tanya Rasulullah dan dia berasa apa yang dibercakap rasa tidak ada bersalah. Kita pun kalau agama tak sampai, kita rasa kita bercakap tak ada sakit, tak ada mati, tak luka, tak ada apa, maknanya tidak bersalah lah. Muka bercakap saja. Maka Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Tidak mesembangkan manusia di atas mukanya. Faham? Mesembangkan, merebahkan dia di atas muka. Yang bahasa bagi mesembangkan. Rebah, bahasa petani rebah semai dia. Rebah di atas muka bagi rebah semai. Tidak mesembangkan manusia ke atas mukanya ke dalam neraka, kecuali malaikat yang mesembangkan dia ke atas muka ke dalam neraka itu hasaidu alsinatihim, oleh segala ketaman bagi lidah-lidah mereka itu. Apa yang lidah dia duk mengetam padi itu bagi mengetam. Yang ni yang lidah dia duk guting, yang lidah dia duduk gigit, duduk bercakap, itulah yang mesembangkan, yang memasukkan seorang ke dalam neraka. Maknanya kita ni diambil salah besar dengan kerja lidah kita. Oleh itu kita mesti jaga lidah kita daripada jadi sebab bagi kita masuk neraka. Sebab tu di antara jaganya kita kena jaga daripada memaki. Sebab apa tu? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Artinya bermula bermaki-makikan orang mukmin itu fasik, dan berbunuh-bunuh akan orang mukmin itu kufur. Dosa besar memaki, saling memaki di antara sama saudara yang beriman. Nabi hukum dengan kata fasik mereka yang memakikan. Sebab bagi jadi fasik, satu daripadanya memaki akan saudara orang yang beriman, wal a'yadzabillah. Fasik tu apa? Fasik, asal maksud dengan fasik, keluar seseorang itu daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak duduk di dalam taat, maknanya dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Derhaka dia bila kata fasik bukan derhaka biasa. Tidak dikatakan fasik pada syarak, melainkan seorang itu jatuh di dalam derhaka yang dosanya besar, baru kata fasik. Dosa dia ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Bila seseorang jatuh di dalam dosa kecil tidak menyebabkan jadi fasik. Kalau seorang itu jatuh di dalam dosa besar, itulah kata seorang itu jadi fasik. Maka memakikan orang beriman berartinya maki ni hija dosa besar lah. Dosa besar sebab dihukum dengan kata fasik. Peringkat fasiknya peringkat zina. Bila seorang jatuh di dalam perzinaan, dia fasik. Bila seorang tu kerja bercuri, itu fasik. Bunuh orang, itu fasik, dosa besar. Dan berbunuh-bunuhkan dia itu kufur. Bunuh orang mukmin jadi kufur, wal'iyadzabillah. Tetapi ulama kita ahli sunnah wal jamaah dengan hadis ini hak kata wa qitaluhu kufrun ditakwil, tidak dipakai zahir. Yang kata bunuh orang mukmin jadi kufur ditanggungnya jika dia mengatakan halal. Adapun kalau dia bunuh orang mukmin dengan i'tikad kata haram, tidak menghalalkan, dia masuk di dalam mengerjakan, masuk di dalam jumlah orang yang mengerjakan dosa besar. Kelah orang berzina, kelah orang bercuri, masuk di dalam sama kelah tu. Adapun kata kufur kena tanggung kata jika dia istihlal, jika dia i'tikad, jika dia kata halal bunuh orang mukmin. Sebab apa tu? Boleh ahli sunnah dia takwil, tak pakai zahir hadis ni. Kalau pakai zahir hadis ni maknanya orang bunuh orang, maknanya orang beriman bunuh orang beriman yang lain jadi kufur. Kerana ada beberapa dalil yang lain yang menunjuk di atas tidak jadi kufur. Ada di sana hadis-hadis yang banyak yang menunjuk kata bunuh tak jadi kufur. Oleh itu hadis ini kena tanggung kata jika dia mengata halal ataupun jadi tangga, jadi sebab bagi satu ketika dia jadi kufur. Kena tanggung begitu. Maknanya ahli sunnah wal jamaah dia beramal dengan segala dalil. Maknanya hadis yang seperti ini Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bukan dia kehendak dengan perkataan ini. Maknanya siapa bunuh orang Islam, orang itu jadi kufur terus? Tak jadi kufur, tak jadi kafir terus. Murad dia nak mesangat-sangatkan, dia nak melampau-lampaukan, dia nak jaga sangat darah orang mukmin sampai kepada kata kalau bunuh seolah-olah jadi kufur dah. Dia nak melampaukan. Bukan makna kufur hakiki, bukan kufur sungguh. Kufur sungguh jadi kafir kekal di dalam neraka. Sedangkan kalau kita baca hadis yang banyak, kita akan jumpa beberapa orang yang bunuh orang akan keluar daripada neraka. Di akhirat akan ada memaaf, tak kekal di dalam neraka. Ada yang tak masuk neraka dengan sebab dia bertaubat. Dan lagi sepedanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min akbaril kabair ay yasubbar rajulu walidayhi. Artinya setengah daripada yang terlebih besar daripada segala dosa yang besar-besar itu
Dosa besar tu banyak. Ulama kita bilang berpuluh-puluh daripada dosa besar. Setengah daripada kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Haytami, kitab Kabair bagi dia, dan ditulis oleh Imam Hafiz Az-Zahabi, tajuk dia bila dosa besar. Banyak puluh dia bila. Di dalam yang banyak tu semua dosa besar. Dosa besar ni ada kelas dia, ada yang paling besar, ada yang rendah sikit. Semuanya dosa besar. Nabi kata yang paling besar daripada dosa besar, cakap begini seperti kita kata yang paling gemuk daripada orang gemuk. Orang gemuk ramai tapi dia paling gemuk. Itu di antara yang paling gemuk. Yang paling besar daripada dosa besar itu bahawa maki oleh lelaki, yakni memaki oleh seseorang akan dua ibu bapaknya. Itu di antara dosa besar, yang paling besar dosa. Seorang maki dua ibu bapa dia, wal'iyadzabillah. Berkata segala sahabat tanya, ya Rasulullah, betapa maki oleh lelaki akan dua ibu bapaknya? Bagaimanakah seorang itu nak maki dua ibu bapaknya? Maknanya tanya ni sebagai ta'ajjub, sebagai heran. Boleh ke Rasulullah seorang itu nak maki dua ibu bapa? Tak boleh jadi. Seseorang itu nak maki dua ibu bapa dia. Satu hari dia maki, bahasa ibu aku celaka, bahasa ibu aku mengaruk, jahat. Tak boleh jadi Rasulullah. Macam mana nak maki ya? Bersepeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab, yasubbu abar rajuli fayasubbul akhar abahu. Itu barangkali kita ada jatuh alih. Lepas pada abah tu ya ada ar-rajuli, ataupun yasubbu aban li rajulin. Yang betul di dalam Musnad Imam Ahmad, yasubbu abar rajuli, ada alif, yasubbu abar rajuli, fa yasubbul akharu abahu. Sayyidina Rasulullah kata, maki ia seorang lelaki akan bapa lelaki yang lain. Kita sebagai anak, kita maki kepada bapa saudara kita. Kita kata kepada bapa saudara kita, bapakmu jahat, bapakmu mengaruk. Kita kata begitu kepada dia, maki kepada bapa dia, maka maki pula lelaki yang lain itu akan bapaknya, bapa seorang lelaki. Dia pun balas maki. Dia kata bapakmu bahasa anjing, bahasa babi, celaka sungguh bapakmu. Dia kata kepada kita pula, balik dia balas nama dia. Itu hukum syarak, namanya kita maki
maki bapak kita dengan secara tidak langsung. Nama dia kita mengerjakan sebab bagi seseorang itu maki kepada ayah kita, maki kepada dua ibu bapa kita. Bila kita mengerjakan sebab bagi orang memakikan ayah dan mama kita, erti hukum syarak sama dengan kita maki. Sama dengan kita maki dengan secara langsung, sama dengan kita maki sendiri kita. Ini nama dia lazim. Lazim daripada perbuatan kita, dihukum perbuatan kita. Sebab tu setengah ulama dia kata lazimul mazhab. Lazim bagi mazhab, walau di dalam mazhab tu tak kata, tetapi kelaziman dianya sabit. Hak dia kata tu ada satu kelaziman. Hak kelaziman hak dia tidak sorah, dia tidak sebut dengan secara terus terang, itu nama mazhab dia juga nama dia. Kita tidak maki ayah kita, tetapi kita maki ayah dan mama bagi orang lain. Orang lain maki pula, balas kita maki kepada ayah kita. Rasulullah kata seorang itu memakikan dua ibu bapaknya itu setengah daripada dosa besar. Dari sini kita nampaklah bahawasanya minuman keras, minuman yang memabukkan, daripada arak, daripada ketong, air daun ketong, daripada pil kuda dan umpamanya, bila minum dia, bila kita pakai buat guna makan dia, orang yang makan dia tu dia akan jadi punca yang besar, sebab yang besar bagi memaki dua ibu bapa serta memukul dua ibu bapa. Oleh kerana demikianlah minuman keras itu dikatakan satu perkara yang dosa besar. Di hari ini orang-orang yang bertagih perkara ni, dia maki terus, dia maki hamun terus kepada dua ibu bapa dia. Bila dia nak pitih tak boleh, dia nak hajat dia tak sampai, dia maki kepada dua ibu bapa dia. Wal-'iyadzabillah. Apa kita nak kata, apa kita nak nilai mereka ini? Perkara tak pernah berlaku lah. Tak boleh jadi seseorang itu nak maki dua ibu bapa, tetapi dengan minuman keras boleh jadi seseorang itu dia maki kepada dua ibu bapa. Wal-'iyadzabillah. Inilah fitnah hidup, fitnah di masa akhir zaman. Dan hendaklah engkau peliharakan lidah engkau pula daripada menyapung-nyapung. Faham? Menyapung. Ini bahasa bertani ni, menyapung, cakap menyapung. Cakap ni dengan sebut perkara yang jadi malu nak sebut dengan secara sorah. Dengan cara sorah, tidak disebut, tak boleh sebut. Kalau sebut betul-betul nama dia menyapung. Seperti jima isteri. Jima isteri kita panggil jima itu kata yang ringan, tak jadi jahat, tak jadi nampak huduh sebut dia. Ada perkataan yang jadi huduh. Sebab tu Rasulullah dia tak sebut. Rasulullah sebut duduk di cabang empat. Dia kata duduk di cabang empat tu, duduk di simpang empat tu, itu makna jima lah. Jima mana himpun. Jima ni mana himpun. Bahasa Melayu panggil bersetubuh. Begitu saja. Ada perkataan yang lucah lah. Menyapa ni sebut perkataan lucah bahasa kita Malaysia. Kata-kata yang lucah. Apa dia menyampung? Dan iaitu bahawa diibaratkan segala perkara yang keji dengan lapa yang sorah. Lapa tu keji.
perkara tu keji, kita sebut dengan betul-betul perkara keji tu. Itu nama menyapung. Kebiasaan orang yang baik, orang yang akhlak baik, dia tak sebut dengan sebut dengan sindiran, dengan kinayah. Faham-fahamlah. Dia sebut kata faham-faham. Tak faham biarlah, faham-faham nantilah satu hari mu faham dah tu. Itu orang yang wara. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jaga lidah dia daripada bercakap perkara yang keji dengan secara sorah. Dia tak sebut dengan secara sorah. Saya pun nak misal pun berasa malu. Nak misal, nak sebut misal pun tak tergamuk. Tak tergamuk nak sebut misal. Kalau kami ke sana hak ringan sikit. Hak ringan sikit tapi menyampung dah. Misalnya alat kemaluan kita, alat kemaluan kita panggil apa? Panggil apa? Zakat. Zakat tu ringan, tak ada, biasa tak menyampung dah, panggil zakat. Kalau kat sana kalau menyampung dia panggil pelai. Pelai. Pelai ni kalau bahasa Indonesia buah bedi tu. Kalau bertani pelai tu hak bedi sendiri dah tu. Bedi sendiri. Kalau sebut pelai ni tak tergamuk lah sebut, orang malu selalu. Malu. Tu kelimah menyapung. Nak sebut apa? Sebutnya zakat kamu ataupun alat kamu, atau sebut tak sebut dengan secara sorah. Maka kebanyakannya pada bicarakan jima'. Cara jima' ni ya kelimah-kelimah menyampung lah. Saya berkata tak misal lah. Nak kat contoh tu tak nak sebut lidah tak boleh. Saya dari kecil saya tak tergamuk sebut. Bila orang sebut menyampung saya dengar saja ya. Tapi biasa budak-budak hidup dalam budak kampung dia bercakap menyampung. Kita hidup kat kampung nak boleh sapa umur 15, 18, 20 ni kita melalu kok menyampung lah. Kita maki, kita gelar dengan gelar yang huduh-huduh yang memalukan. Kita hidup dalam kampung. Gitu hidupnya. Saya hidup dalam kampung begitu. Tapi saya jaga kerana saya malu bila orang gelar kita dengan nama yang keji-keji. Saya tak malu sebab tu saya nama gelar yang huduh-huduh yang orang lain saya tak sebut. Kelimah-kelimah menyampung pun dari kecil pun saya tak sebut. Saya jaga sangat kerana malu. Kerana bila orang sebut pada kita, kita malu. Kita nak sebut kat orang lain pun kita malu. Sampakah hari ni pun tak tergamuk. Malaikat dengan budak-budak pelajar hak kecil-kecil kita nak contoh pada dia, sebut jugalah misal untuk budak-budak kecil tu. Kata mesti kena jaga. Maka menyampung dengan dia oleh orang yang fasik. Orang fasik dia bercakap dengan menyampung. Seperti jima' dia sebut dengan secara betul-betul kelimah jima'. Itu memalukan. Maka orang yang soleh-soleh memelihara ia daripada menyampung dan mengibarat ia akan segala perkara yang keji-keji dengan lafaz kinayah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jannatu haramun ala kulli fahish. Artinya bermula syurga itu haram. Haram makna ditegah atas tiap-tiap yang menyampung. Mudahnya seperti yang saya kata tadi, orang yang bercakap lucuh, orang yang bercakap dengan perkataan yang lucuh-lucuh, betul tak lucuh dia? Faham tak? Boleh faham. Kelimah-kelimah yang jadi malu nak sebut dengan cara betul. Sebab itu cuba tengok dia dalam Al-Quran. Dia sebut apa? Dia sebut jima' isteri, dia kata mula masah aula mastumun nisa, sentuh menyentuh kamu akan perempuan. Dia sebut bertepuh lah. Dia tak sebut dengan secara lucuh-lucuh, dia tak sebut di dalam Al-Quran.
Orang yang mulut dia ni tak jaga, dia sebut kelimah-kelimah kataan yang menyapung, yang lucah, orang ni haram di atasnya syurga. Kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok rusia dan isyarat halus daripada hadis tu, inilah ulama alim dia nampak kata di antara ayat Al-Quran, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipakai dengan secara zahir. Seperti kita luhu kufrun, seperti hadis ini, al-jannatu haramun ala kulli fahish. Susah saya nak sebut pun, cuma sebut supaya ada pengalaman bagi kita, ada pernah dengar, hari ni dengar sekali, boleh jadi bahan untuk kita buat dengar syarahan, bayan ataupun ceramah bagi orang-orang yang lain, boleh kita jadi buat tali ukur, boleh buat tambah lagi ilmu kita. Maksud apa? Cakap begini, kalau kita tengok zahir, orang yang cakap lucah tak boleh masuk syurga. Kerana Rasulullah kata al-jannatu haramun ala kulli fahish. Orang yang cakap, orang memaki orang yang mulut huduh, cakap bahasa petani mulut huduh, mulut dia tak comel. Maksud mulut huduh bukan mulut dia tu cari, mulut dia heran, tak betul dah. Mana bercakap dengan cara bercakap keji-keji, cakapan dia bercakap dengan cakapan yang keji. Orang yang bercakap dengan cakapan keji tak masuk syurga. Di sini yang sebenarnya, kalau orang yang beriman betul-betul seperti kita, alhamdulillah, kita cakap dengan cakap keji, kita dari masuk syurga. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebab cakap satu, tinggi-tingginya satu daripada dosa. Kita orang yang beriman, siapa mati di atas iman tentu boleh masuk syurga. Cakap keji, tidak ada di sana ulama yang mengatakan jadi kufur. Tak ada jadi kufur. Ijma' ulama kata tak jadi kufur. Bila dah begitu, apa arti Rasulullah kata al-jannatu haramun ala kulli fahish? Dari sini ulama ahli sunnah kata cakap begini ni bukan dipakai zahir. Apanya? Di sini kalau kita tengok dengan secara halus, seolah-olah Rasulullah tidak cakap dengan cakapan yang keji, melainkan orang itu daripada ahli neraka, dia bukan dari ahli syurga. Dia itu daripada orang yang kufur. Orang kafir lah yang dia dengan cakapan lucah. Dia buat video lucah kan, macam-macam. Orang kafir lah. Orang Islam dia tak kerja macam tu. Kalau kerja macam tu, artinya dia ada sifat kekufuran di dalam hati dia. Orang yang cakap-cakapan huduh-huduh, keji-keji, lucah-lucah, orang yang ada sifat nifak, sifat kekufuran di dalam hati dia. Kalau orang yang penuh iman, ada iman, tetap dia tak buat, tidak mengerja perkara yang seperti ini. Itu isyarat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada iman, jangan kerja. Kalau kerja perkara ni jadi tabiat dia, jadi perangai dia, jadi sifat semula jadi dia, itu menunjuk kata dia tidak ada iman. Bila tidak ada iman, itulah kata haram di atas dia syurga. Walaupun tak jadi kufur, maka tetaplah perkara ini haram. Dan kata orang, yang kata setengah ulama,
bahwasanya dihilangkan dengan orang yang menyapung, dibawa datang orang yang menyapung yang sengaja ia akan dia itu, dia sengelai. Pasal petani kata sengaja, sengelai, yang hendak dia hendak niat betul-betul, dia fokus betul-betul nak menyapung. Ada di dalam hati dia nawaitu, dan ada mau dalam hati dia untuk nak bercakap dengan cakapan lucuh itu. Itu makna sengaja. Bahasa petani panggil juga sekelai, sekelai, sengelai. Bahasa persuratan sahaja. Sahaja ni makna tidak kena paksa, tidak terlupa, saja-saja dia nak buat saja. Dia ada yang kita bercakap dengan terlatah, jadi terlacak lidah, itu makna kita bukan sengaja, dia terlacak lidah saja. Seorang yang bercakap dengan menyapung yang disengajai, yang disengaja untuk nak bercakap dengan secara lucuh itu, dibawa datang pada hari kiamat pada rupa anjing atau di dalam perut anjing. Tu ada ulama kata begitu. Mana adalah hadis di sana, walaupun hadis tak kuat, tetapi di dalam bab kita nak jaga, nak menakuti, nak jadi perkara ni boleh kita berwaspada daripadanya, kita boleh beringat daripadanya, kita boleh ambil lah. Mana ulama yang nak jaga anak bangsa dia nakal buat mari juga perkara ni. Dia kata di hari kiamat orang yang cakap lucuh ni, dia akan datang rupa dia berbentuk seperti anjing, ataupun dibawa datang untuk nak hisap dia, untuk nak timbang amalan dia, nak cek amalan dia di dalam perut anjing. Itu isyarat kata keji sangatnya orang yang bercakap lucuh. Wal'iyadzabillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripadanya, dan jaga juga anak buah, anak cucu kita seterus sampai kepada hari kiamat. Di antara tanda akhlak kurang bagus, akhlak kurang comel, kurang elok seseorang itu, lidah dia. Lidah dia bercakap dengan cakapan yang keji, itu menunjuk kata seorang itu kurangnya akhlak dan kurangnya iman. Orang mukmin ialah orang yang baik akhlaknya. Orang mukmin orang yang bersifat dengan sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Itu orang mukmin yang sebenar. Dan bermula segala perkataan menyapung itu bersalah-salahan pada kejinya, setengahnya kurang keji. Keji dia tu rendah, setengahnya keji dia tinggi. Tak samalah cakap menyapung. Seperti kita kata yang ringan, seperti kita kata zakat tadi kita sebut pelan, itu tak tinggi sangat, tak kata keji sangat, boleh dengar lagi lah, boleh dengar. Kalau sebut tu nak dengar tak boleh, berasa nak paling lari, tu keji sangat. Maka sekaliannya itu, sekalian perkataan menyapung yang kurang keji tu, permulaannya makruh, bermula di makruh dan akhirnya haram. Demikianlah seperti yang tersebut pada ihya, ada hamzah lagi lepas alif, tersebut pada ihya, yakni tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ilmu tasawuf, tempat sumber rajakan kitanya kitab Ihya Ulumuddin lah. Orang ahli tasawuf, kita katalah orang dakwah tabligh, di antara silibus cara bayan dia, cara bawa didik cara roh dia, kitab Imam Ghazali lah, Ihya Ulumuddin.
lah. Kitab yang barakah. Dan hendaklah engkau peliharakan lidah engkau pula daripada laknatkan suatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sumpah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laknat bahasa Melayu kita ni kata sumpah. Dengan kata bahasa celaka. Celaka lembu ni. Celaka kambing ini. Celaka ayam ini. Celaka Yusuf ini. Kita sebut celaka angin ini. Maki angin. Bawanya pusing rumah aku, jatuh bumbung, jatuh bata, tiupkan kain yang kita jemur, habis jatuh kotor balik semula, kita maki celaka angin. Itu wajib kita jaga lidah juga. Tak boleh kita memakikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu setengah daripada cakapan yang keji. Kata celaka tu, mana makhluk Allah seperti binatang dan lainnya. Seperti engkau kata laknat Allah atahku, atahku atau atah engkau. Kita kata laknat Allah atahku, hingga jikalau tiada engkau laknat akan iblis di dalam seumur hidup engkau, nescaya tiada ditanyakan di kau, tiada disoal, yakni di akhirat daripadanya. Iblis ni Allah laknat di dalam Al-Quran. Allah supah dia. Tapi kita kalau seumur hidup kita tak pernah supah iblis, tak akan kena soal di akhirat. Kerana apa awak kerana apa engkau tidak laknat iblis? Tak ada soalan. Itu perkara yang patut dilaknat dah. Lebih lagi perkara yang tak boleh dilaknat kita laknat. Apanya? Kerja kita. Kita tak boleh laknat pada manusia, laknat kepada binatang, laknat kepada angin, tak boleh. Dikira salah di dalam agama. Sebab tu kalimah celaka ni kita tak boleh sebut melainkan kepada yang berhak celaka yang sebenar, seperti iblis, seperti orang kafir yang mati di dalam kekufuran. Kalau dia tak mati di dalam kekufuran, tak boleh lagi kita nak laknatkan dia. Sebab kita tak tahu dia ni boleh jadi satu hari dia masuk Islam, dia mati di atas iman. Kita tak tahu. Kita maki, kita laknat dengan secara umum, dengan kata kafir, dengan mana dia hidup dengan kufur, mati di dalam kufur, dia ni kena laknat Allah. Boleh macam tu. Tetapi kalau kita tak kata laknat pun tak salah kita. Tak salah. Kata kafir yang celaka, tak kata kafir celaka pun tak apa, dia celaka dah. Kita kata kufur, cukup dah. Ini ajar perangai. Ini satu daripada bentuk tasawuf nama dia. Tasawuf dia membentukkan perangai kita, satu. Yang kedua, tasawuf dia menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah segala hadis yang menyatakan jahat laknat itu. Dan hendaklah engkau pelihara lidah engkau daripada mendoa atas makhluk dengan kejahatan. Kita jangan doa atas, minta binasa di atas makhluk. Dan jikalau mazalim ia akan dikau sekalipun. Kalau dia buat anyanyi kepada kita sekalipun, seeloknya yang sepatut, yang sesuai dengan kita orang yang beriman,
kita jangan doa minta Allah tipu bala, menurunkan bala ke atasnya. Itu sepatut dengan kita sebenar orang yang beriman. Kamar dia kita nak buat macam mana? Dia buat nyanyi kita. Contohnya dia curi barang kita. Dia pukul anak isteri kita. Macam mana kita nak ambil pendirian, nak letak perasaan kita? Nak letak kat mana? Kalau tak doa, ya Allah minta matilah dia, minta turun balalah ke atas dia. Biasa kita kena pergi kat situ lah dulunya. Kalau tak pergi kat situ, kita nak duduk kat mana? Dia kata, maka serah olehmu akan pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena letak, aku serah kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Allah dia duk pandang. Allah sentiasa dia melihat siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang zalim, siapa mazlum, siapa kena zalim. Kita tak kuasa nak balas orang zalim ke atas kita. Yang kuasa nak balasnya Allah. Oleh itu kita kena serah pekerjaan kita kepada dia dengan kata wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serah pekerjaan aku kepada Allah. Cukup Allah lah juga mengata. Kalau Allah kata orang zalim ini sepatutnya dikena bala, Allah pun kena bala. Sepatutnya dia maaf, Allah memaafkan. Cukup bagi kita tak kat situ. Allah. Begini ya, hak paling senang sekali. Hak paling senang dan akhlak yang paling baik. Siapa boleh ambil pendirian ini, orang itu baguslah, baiklah dan ceria di dalam hidup, senang di dalam hidup. Iaitu semua perkara yang bila berlaku terhadap kita jangan menjadikan dia sebagai negatif. Kita menjadikan dia sebagai positif. Itu hak senang sekali. Senang. Bila orang curi barang kita jangan jadi negatif. Kita jadi positif. Macam mana? Oh, dia ambil barang aku. Kebetulan kalau dia tak ambil pun aku nak sedekah dah. Biarlah pakai aku sedekah kepada dia. Senang ke tak senang? Senang lah. Kalau dia pukul kita, Allah dia pukul aku sakit. Kebetulan aku nak pergi ke hospital dah. Gue kecek hospital, hak sakit perut aku, dia cek katik tempat kena pukul macam mana, kena buat rawatan. Senang kita jadi positif. Ya tak ya pun aku nak pergi ke hospital dah. Kena pukul, kebetulan selalu dah. Kebetulan aku pergi hospital. Kenapa pakai pitih? Pitih ini boleh aku ini kerana adalah kebaikan kembali pada aku. Allah nak senang cara hidup kita. Pergi ke negatif, tak senang. Tak boleh kita senyum sepanjang masa. Boleh senyum sepanjang masa. Orang bercuri pun kita senyum, orang hadiah barang pun kita senyum. Orang zalim kepada kita boleh senyum. Orang buat baik kepada kita boleh senyum. Dia hari ni kita boleh senyum, sebelah balik orang buat baik saja. Bila orang buat jahat pada kita tak boleh senyum. 40 hari kita masam muka. Jumpa dengan orang tak boleh senyum. Kawan kita sendiri pun kita tak boleh senyum. Sebab ada negatif yang tinggi di dalam hati kita. Bila berlaku perkara yang tak menyerenakkan kita, perkara yang tidak mensukakan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang positif. Amin ya rabbal alamin.
Sebab apa saya jumpa dengan seorang dia kena stroke. Dia kena stroke tapi ceria dia selalu, dia senyum, selalu dia suka. Lepas tu tanya dia kenapa boleh dia ni jadi ceria, jadi serenak dia. Dia cikgu matematik. Dia cikgu matematik. Dia kata dia buat semua perkara terhadap dia ialah positif ke semua. Walaupun dia kena stroke, dia hidup dengan cara serenak. Bila dia berjalan rebah, dia kata dia tak marah kepada anak dia, bini dia, tak bantu dia. Dia kata begini, kebiasaan orang yang sakit, orang yang stroke, dia tak kuat, dia adalah rebah. Ada rebah. Kita dalam hidup bila sakit, biasa dia sakit, dia kena mari. Mana dia semua dia jadi positif, senang bagi dia. Masya Allah. Jadi serenak pula dia hidup. Itulah di antara cara kita nak mengambil pendirian, nak letak diri kita bila kita dizalim, supaya kita tidak doa kemudaratan di atas dia. Kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara berlaku kesemuanya daripada Allah. Maka Allah tiap-tiap pekerjaan dia tentu ada di sana hikmah. Ada hikmah, ada kebaikan, ada faedah. Tidak sia-sia. Kerana warid pada hadis, ada datang di dalam hadis bahawasanya mazlum, yakni orang yang dizalimkan dia itu. Itu mazlum, orang yang kena zalim. Orang yang dizalimikan dia itu sungguhnya mendoa ia atas orang yang zalimnya. Yakni ada di sana orang yang kena zalim. Orang kena rapah harta, orang yang kena pukul. Katakanlah dia selalu berdoa minta kemudaratan, minta tipu bala di atas orang yang zalim, hingga menyamailah ia akan dia, sehingga jadi sama dia dengan orang yang zalim. Yakni bersamaanlah doa mazlum itu dengan zalim orang yang zalim, dengan orang yang zalimnya. Kemudian adalah bagi yang zalim itu lebih pada sisinya, pada sisi orang yang dizalim, menuntut ia akan dia dengan dia pada hari kiamat. Orang hak zalim tu boleh minta hak tu, menuntut akan dia akan mazlum, dengan dia, dengan sebab doa mazlum tu pada hari kiamat. Kadang orang buat zalim kepada kita sikit je. Kita contohnya seorang zalim kepada kita, dia curi handphone kita Samsung J3, reganya RM200.5. RM200 aja. Kita doa 40 hari. Ya Allah, mintalah terbakar rumah dia, ya Allah. Bakar rumah bukan RM200. Ya Allah, terbalik sikap dia, ya Allah. Kita doa 40 hari ni sama ke tak? Lebih balik kita dah buat zalim kepada dia. Tak sama. Kadang-kadang sama saja. Sama ni pun berat dah, kita rugi dah. Kita kena zalim lagi. Kita doa jadi sama dengan dia. Lebih lagi dia boleh minta hak pula di akhirat. Kita ni zalim pula nama dia. Sebab apa? Doa lebih-lebihan. Doa lebih-lebihan. Handphone kita RM200. Kita doa minta Allah memenasa sampai kepada RM10,000, RM100,000. Sebab kita nak memuaskan perasaan nafsu kita.
Semacam kita boleh balas orang yang tumbuk kita lah. Tumbuk tah belakang, bila kita boleh balas, kita tumbuk tah belakang, tumbuk tah kepala, tumbuk habis kita geduk-gedak sehingga bawa pergi hospital lah orang tunya. Begitulah cara yang kita ikut nafsu, cara orang tidak ada iman, cara tidak ada ilmu. Sebab tu kesemu kena ilmu. Tak ada ilmu rosak kesemu. Alhamdulillah Allah bagi ilmu kepada kita. Petang ni walaupun kita nampak benda sempun-sempun saja, benda biasa, tetapi perkara ni jadi harga mahal. Kerana akhlak ni lah yang paling mahal di dalam agama. Dan hendaklah engkau peliharakan lidah engkau pula daripada menyalahi janji. Kita kena janji dengan lidah, jangan menyalahi, melainkan kerana lemah. Kita tak boleh nak tunai. Kita sakit sungguh, janji nak jumpa jam 9 pagi, kita tak boleh pergi, kita lemah. Atau darurah, terpaksa kita nak keluar pada rumah, tak boleh, pintu kita terkunci, isteri kita tak sedar, kata kita ada dalam rumahnya, kunci kat luar. Habis kita, handphone kita punya bawa pergi, habis duduk dalam beg dia, kita pening duduk dalam rumah. Seperti kena penjara. Janji dengan orang jam 9, nak buat macam mana lagi kita? Itu terpaksa dah lah. Macam tu tak ada masalah. Kerana yang demikian itu menyalahi janji setengah daripada alamat nifaq. Alamat kekufuran ada di dalam dalaman dia, ada di dalam hati dia. Itu nifaq. Nifaq iaitu menzahirkan kebaikan, membatin, menyusup, menyembunyikan kekufuran. Dia tunjuk keislaman dia sebelah luar, sebelah dalam dia tetap dia kufur. Kalau bercakap bahasa petani, tunjuk berjuruh. Tunjuk luar ni berjuruh, janggut dia taruhnya, pakai serban kepiyahnya, tapi dalam perut dia, dalaman dia jahat. Kita buat misal orang nifaq, orang yang perangai tak molek, perangai dia huduh, dia pakai cermin, pakai sepet hitam. Tu nifaq tu. Jangan dia pakai sepet hitam, di dalam masa dia sepet hitam tu dia boleh lihat aurat orang semua, kerana dia orang tak nampak kata dia duk mana. Dia buat tunduk, nampak dia warak nampak warak, tetapi semua dia rekod semua. Dia ambil dengan kamera dia semua, pah dia ambil. Kepala dia tak pusing, dia pusing mata saja. Itu nama nifaq, nama dia. Nampak luar zahiran ni nampak baik, tetapi sebelah dalam dia duk kerja jahat. Orang yang menyalahi janji, satu daripada tanda dia tu jahat sebelah dalaman. Dia berjanji pukul 9 kita jumpa, tapi hati dia tak mau pergi dah. Dia bohong dah dalam hati dia, tapi luaran dia insya-Allah. Oh, jangok bunyinya. Orang hak berjanji buat harap sedap, oh sedap dia. Janggut ada. Serba ada. Insya-Allah tak tinggal. Tapi bila kita tunggu jam 9 tak data-data pun. Apa? Tak jangok sebelah dalaman dia. Dia sudah janji dengan hati dia, sudah buat putusan di dalam hati dia, dia tak mau pergi. Dan alamat jahat perangai. Tanda seorang itu perangai jahat. Dalilnya sepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in shama wa in shalla. Man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa
Wa idza atumina khana. Artinya tiga perkara. Tiga perkara, barang siapa ada tiga yakni tiga perkara itu padanya, pada seorang, maka dia itu munafik. Wal iyazabillah. Rasulullah hukum kata tiga perkara, siapa ada tiga perkara ini di dia, seorang itu munafik. Nabi hukum munafik. Ini nama mubalaghah. Ini nama dia supaya dengan hak tadi. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah, tempat yang seperti ini, hadis yang seperti ini ditanggung, ditakwil. Kalau orang yang beriman tak panggil munafik hakiki, nama munafik amali. Munafik nisbah cara bergerak dia, cara beramal dia, kerja dia tu kerja munafik. Dia tak jadi munafik, kerana munafik hukum dia kafir. Orang yang beriman kalau ada tiga perkara ni dia tak jadi kufur. Nabi kata munafik yakni nifak amali, munafik nisbah amalan dia, yakni dia beramal seperti amalan orang munafik, makna dia kerja berdosa seperti orang munafik dia berdosa. Dan seperti yang saya kata tadi, halus hadis yang seperti ini tidak berlaku di seseorang oleh tiga perkara, tak berlaku tiga perkara ni di seseorang, melainkan seorang itu tak sempurna iman, orang munafik lah. Tak kerja tiga perkara ni, melainkan orang munafik pada asalnya. Orang beriman dia tak kerja tiga perkara ni. Yang manakah tiga perkara? Satunya Nabi ghayah dulu. Dan jika puasa ia dan sembahyang ia sekalipun, walau dia tu orang yang puasa, walau dia ni orang sembahyang sekalipun, kalau tak puasa tak sembahyang itu sangat lagi lah. Walau sembahyang pun dihukum munafik, walau dia puasa pun dipanggil munafik. Siapa dia? Mereka yang apabila berkhobar-khobar ia, bila dia bercakap nascaya dusta ia, bila dia bercakap dia bohong, dia bercakap dengan cakapan dusta. Kadzaba bukan kadzaba. Man idza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap dia dusta. Dan apabila berjanji ia, bila dia berjanji nascaya menyalahi ia, dia mungkin dia tak ikut janji. Dan apabila dikirim amanah, bila orang harap satu harapan kepada dia, dia ambil satu harapan, harapan duit, simpan duit sama dia. Dan lebih lagi kita rakyat beri harapan kepada kerajaan, tu yalah tu, dia terima harapan kita. Bila kita harap kepada dia, kita pakah dia, kita mengundi dia, akhir dia buat macam mana? Bila kita harap kepada dia, nascaya khianat. Nya khianat, dia tipu, tak tunai amanah rakyat. Kita harap kepada dia nak buat satu perkara, dia tak buat perkara hak kita amanah, bahkan lebih daripada tak buat tu lagi. Itu nama dia sifat munafik, nama dia. Siapa kerja macam ni? Tak kira orang munafik, tak kira orang kafir bila kerja lagu ni. Orang mukmin dia tak kerja. Kalau dia kerja juga adalah dia munafik amali, nama dia. Wal iyadzu billah.
Tetapinya bermula hadis ini ditanggungkan dia atas orang yang berjanji padahal hatinya cita-cita atas nyalahikan dia dengan ketiadaan uzur. Tu tanggung munafiknya. Kata berdosa. Hukum fiqh kita, hukum fiqh bila kita berjanji tak wajib kita tunai janji. Sekira kita tak berdosa kalau kita tak tunai janji. Tapi syarat jangan kita masa kita berjanji kita sudah azam aku tak mau tunai janji, nak mungkir janji, itu berdosa. Nama kita berbohong. Nama kita bohong. Kalau kita berjanji kata kita nak jumpa jam 9 pagi besok, hati kita tak ada niat nak menyalahi. Tapi sampai pagi besok atau jam 9 malam ni duk fikir-fikir rasa tak boleh pergi dah sebab ada kerja lain lebih penting. Boleh kita cancel, boleh kita membatalkan dia, tak wajib kita sempurna janji. Kerana akad janji nama dia akad jaiz, akad yang harus nama dia, bukan akad lazim. Dia ada di sana bila kita simpulkan, kita buat perjanjian, tak boleh kita nak cancel. Itu nama akad lazim. Kalau tu tak boleh. Kalau akad yang harus, akad yang harus nama dia akad yang jaiz, boleh nak cancel. Dia nak cancel boleh, kita nak cancel pun boleh. Kita nak batal boleh, dia nak batal boleh. Tak berdosa. Tetapi kalau niat betul-betul dah awal masa berjanji tu hati dia dah azam, dah cita dah nak menyalahi, itulah sifat munafik namanya. Munafik dia begitu dah. Mula berjanji tu dia susun, dia rancang dah. Dia rancang untuk nak mungkin dah nak menyalahi dah. Tu ahli-ahli nifak. Kita kata mudah contoh, kita kata ahli meniaga. Ahli meniaga dia berjanji kata nak diskaun supaya orang siapa, bila orang siapa ramai, dia kata bagi diskaun habis ambil kat kita, nak tahu kat mana. Habis kita kena tipu kat dia. Dia rancang di awal lagi dia nak bohong, dia nak menipu. Itu sifat apa tu? Sifat apa? Sifat munafik. Sifat orang kafir kerja macam tu. Orang mukmin tak ada kerja macam tu. Tak ada. Kalau dia kata nak diskaun. Tak ada. Ada pun orang yang mencita-cita ia atas mensempurnakan janji kemudian maka kedatangan uzur yang menegah ia daripada mensempurnakan janji, maka tiada jadi ia orang yang mencita-citakan atas mensempurnakan janji munafik. Itu tak jadi munafik, tak berdosa. Tetapinya seigianya bahawa ia peliharakan daripada menjadikan bagi dirinya uzur dengan ketiadaan darurah. Seeloknya dia kena jagalah, jangan jadi uzur. Bila berjanji dah, kena usaha sebolehnya, tunailah bila berjanji dah. Kerana bimbangnya takut jadi kebiasaan dia, jadi perangai dia. Bila berjanji ada uzur selalu, maaf saya ada uzur. Berjanji pula maaf saya ada uzur. Jadi tabiat begitu pula. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa fi niyyatihi apa tu, wa idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa fi niyyatihi an falam yajid fala ithma alaih. Apa kita sikit tu putus huruf. Wa fi niyyatihi
Cuba kita tengok terjemahan dia dulu. Artinya apabila berjanji oleh lelaki akan saudaranya wa fi niyatihi, dan yani wal hal, dan tu panggil wawul hal, dan pada niatnya, sedangkan ada pada niatnya bahawa mesempurna dia nak sempurna. Nampak dah, wa fi niyatihi ayyafiya. Wafa yafi wafaan bahasa Arab. Wafa makna mesempurnakan janji. Wafaul ahdi mesempurnakan janji. Wafa yafi wafaan. Wafa yafi ayyafiya. Yang betul kita ayyafiya. Ambil daripada wafaul ahdi, mesempurnakan janji. Bila seorang berjanji dengan saudara sedangkan di dalam niat dia nak mesempurnakan, dia nak tunailah janji itu, falam yajid, maka tiada dapat ia, maka akhirnya tak boleh nak tunai, ada kemalangan, ada halangan, maka tiada dosa atas seorang lelaki itu, tak ada kesalahan. Itulah hadis yang kata bila dia berjanji, dia menyalahi janji, kata jadi munafik. Jika dia azam, jika dia cinta untuk nak menyalahi janji ketika dia berjanji. Demikianlah seperti yang tersebut pada Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dia hipung hadis-hadis yang seperti ini. Tokoh-tokoh lain dia hipung hadis tajuk fiqh, hukum hadis berhubung kait dengan apa? Dengan akidah. Dia himpun hadis-hadis berhubung kait dengan akhlak. Betul, banyak hadis akhlak ada di dalam Ihya. Sekalipun hadis ada banyaknya hadis yang dhaif sakut pak dengan akhlak. Hadis dhaif ittifaq ulama di atas boleh beramal dengan dia fi fadailil amal, fi tarhib wa targhib. Hadis ni disebut dalam Ihya dan ada sumber rujukan di dalam kitab hadis. Dan hendaklah engkau peliharakan pula akan lidah engkau daripada masuk bicarakan pada pekerjaan yang batil. Nampaknya situ dah tajuk. Kita sudah jam 6 dah. Dan hendaklah engkau peliharakan pula akan lidah engkau. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.